Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang lagi ke channel saya. Uh, untuk video kali ini adalah bahagian kedua kertas 2 SPMRSM 2019. Okey, trial Mara 2019. Pada bahagian 1, siapa yang tak tengok lagi bahagian 1 boleh tengok dalam playlist atau boleh tekan link dekat atas ni. Kali ni bahagian kedua, kita dah bincang hari tu sampai nombor 4. So kita continue nombor 5, okey. Okey, soalan kelima diberikan dua situasi. Okey, soalan ni jenis soalan compare, kemudian make relationship Okey, diagram 5.1, okey, yang gambar rajah ni 5.1 is the scenery, pemandangan daripada pantai Cenang yang berada di Kedah. Ini satu gambaran pantai ni. 5.2 is the scenery from the top of Gunung Jerai. Kali ni di satu tempat yang altitude-nya lebih tinggi ataupun ketinggian yang lebih tinggilah. Okay, altitude tinggi juga berasal yang juga terletak di Kedah. So same region, tempat yang lebih kurang dekat lah, tempat yang sama. Tapi satu kawasan tinggi, satu kawasan rendah. Okay, soalan pertama A. What is the meaning of atmospheric pressure? Apakah maksud tekanan udara? Tekanan atmosfera. Okay, kita tahu bumi kita ni dikelilingi oleh satu lapisan yang mengawal daripada udara terlepas keluar ke angkasa lepas. Kalau awak belajar dalam tajuk gravitation pun ada cerita berkenaan dengan atmospheric pressure. So because of air dikepung oleh atmospheric pressure, air tu dia ada G-sim. Okay, udara ada G-sim, awak belajar dalam form 1. Udara juga ada berat. Semua berat udara tersebut sebenarnya ditekan kepada permukaan bumi. Kan, kalau kita lukis, ni bumi. Okay, ni atmosfera. Ni gambaran secara asas kan, secara ringkas. So udara ada in between ni lah, atmosphere and our earth. So because of air particle have mass, they have weight. Okay, and because of they have weight, they are always pulled towards the center of the earth. Okay, selalu akan ditarik kepada pusat graviti, lalu menekan permukaan bumi lah, seluruh permukaan bumi. So dari sinilah datangnya tekanan atmosfera. Okay, so dalam bentuk ayat, what is atmospheric pressure? It is pressure, satu bentuk atau satu jenis tekanan, okay, pressure that is exerted by the weight of air in atmosphere. Okay, ataupun the weight of atmosphere pun betul jugalah. Sebab atmosphere tu dia bukan lapisan macam ke lapisan plastik ke apa. Dia terdiri daripada udara juga. So, this is the definition ataupun the meaning. Pressure yang disebabkan oleh berat udara dalam atmosfer ataupun berat atmosfer itself. Okay, teruskan. A dah selesai. B pula. Soalan B ni soalan yang senang kerana semua, everything is in the diagram. Awak cuma perlu compare saja. Buka mata leluas, alert dan compare. Okay, 5.1 and 5.2. Compare the altitude. Kalau tak faham altitude, tengoklah maksud dia. Maksud altitude adalah ketinggian. Okay, kalau awak tengok di sini 5.2 top of Gunung Jerai, satu tempat yang tinggi lah. Yang ni saya buat ringkas je. Awak tolonglah buat ayat yang lengkap. So the altitude of place in diagram 5.1 okay, is less than 5.2. Okay, ni saya buat ringkas ya. Saya maklum kat awal-awal saya buat ringkas untuk jimatkan masa. Awak buat ayat lengkap. Jangan guna
macam mana yang saya tulis ni, awak kena buat ayat yang full lah. Alamak, dia tak detect pula saya punya ni. Kenapa? Sekejap ya, pen saya ada problem. Okay. Next, compare the density of air. Yang ni awak belajar. Kalau satu tempat yang tinggi, udara ni dia ada berat kan? Udara dia ada berat. Jadi udara akan lebih banyak berada di kawasan low altitude berbanding dengan kawasan tinggi. Okay. So kalau awak pergi tempat tinggi, biasanya awak hiking, awak akan rasa macam short of breath kan? Awak rasa sesak nafas. Sebab jumlah molekul udara yang berada di tempat tinggi adalah kurang. Termasuklah oksigen. Sebab tu awak rasa shortness of breath. Awak rasa macam tak cukup oksigen kan? Macam sesak nafas lah. Tercari-cari molekul oksigen untuk awak sedut masuk. Okay? Sebab semua molekul udara, majoritinya berada di kawasan altitude rendah. So density of air in 5.1, in diagram 5.1, is greater than the density of air in 5.2 ya. Kejap lagi boleh buat, okay? Okay. Next is the atmospheric pressure. Okay, tekanan atmosfera ni di kawasan manakah yang paling tinggi? Adakah di kawasan rendah atau di kawasan tinggi? So, atmospheric pressure is a pressure. Semuanya bergantung kepada jumlah molekul udara. Kalau molekul udara banyak, macam ni kan, molekul udara banyak, maka pelanggaran antara molekul adalah banyak. Itu menyebabkan tekanan atmosfera menjadi tinggi. Okay, check balik awak punya knowledge tentang gas pressure. Gas pressure ni terhasil daripada pelanggaran molekul udara. The more frequent the collision is, the greater the pressure is. Okay, pressure akan jadi banyak sebab dia makin banyak pelanggaran, makin kerap pelanggaran berlaku, tekanan jadi makin besar. And vice versa, tempat yang tinggi, kurang molekul udara, maka pelanggaran jadi less frequent. So, the atmospheric pressure will be less, akan kurang. Okay, bandingkan 5.1, the atmospheric pressure in diagram 5.1 is greater than the atmospheric pressure in 5.2, diagram 5.2. Sekali lagi saya ingatkan, jangan buat macam saya buat ni. This is too simple. I would expect that pemeriksa akan pangkah lah kalau awak buat macam ni. Okay, so tulis ayat penuh. Cuma the best way is to tulis dulu dalam bentuk macam ni di mana-mana tempat, guna pensel kan, supaya bila awak menulis ayat yang panjang, kadang-kadang awak terulang. Okay, awak dah tahu relation dia, awak nak pakai less than kan, awak terulang 2 kali. 5.1 is greater than 5.1, tulis 2 kali. Yang ni biasa berlaku dan saya selalu jumpa. So to avoid this, awak buat macam ni dulu, rangka dulu 5.1 greater ke less ke apa benda, tulis dulu guna pensel, lepas tu tulis jawapan akhir awak guna pen. Dan pastikan relation tu tidak berulang lah, bukan 5.1 dengan 5.1, 5.1 dengan 5.2. Hati-hati. Okay. C. Based on your answer in 5B, relate the density of air and the altitude. So awak nak cuba kaitkan apa hubungan antara ketinggian dengan density of air. Semuanya ada dalam jawapan awak yang tadi lah, dalam B tadi kan. Density of air dengan altitude. Okay, satu tempat tinggi, density of airnya kurang. Okay, so awak akan buat boleh buat the okay, boleh buat the greater the altitude. Jangan buat macam saya ni, the greater ni awak tulis penuh the greater the altitude, the less the density of air. Okay, tempat tinggi udara tak banyak. Ingatlah situasi tadi tu yang hiking tadi. Shortness of breath tadi.
Okay, 2. State the relationship between the altitude and the atmospheric pressure. Bila dapat soalan tu garis-garis supaya awak boleh mind your answer tu, fikir 2-3 kali. Okay, nyatakan relationship antara altitude dengan atmospheric pressure. Yang ni pun tadi dah fikir kan, altitude dengan atmospheric pressure. So lagi tinggi satu altitude tu, lagi kurang atmospheric pressure-nya. Okay. So the higher the altitude, the lower the atmospheric pressure. Jangan buat, sekali lagi, jangan tulis simbol macam saya. Okay, simbol naik atas turun bawah ni tak diterima dalam SPM. So please bear in mind that you should spell out everything. Spell out. Increase ke, decrease ke, more ke, less ke, eja semua sekali. D. Why is it the temperature at the top of the mountain? Okay, kenapa suhu di tempat tinggi, tempat tinggi, lower than the sea level? Give reason for your answer. 2 markah. Okay, apa maksud 2 markah di sini? 2 markah di sini akan menandakan awak perlu 2 jawapan. 2 ayat. Okay, 2 ayat. So, kenapa temperature at the top of the mountain lower? So, because there is low pressure. Okay, at the top of the mountain, the atmospheric pressure is lower. Okay. And then markah kedua. Okay, markah kedua, saya miss out lah pilihan jawapan dia. So let me check first. Wait you wait. Saya takut saya silap bagi the reason. Sorry. Alright. So the atmospheric pressure will be decreased. Okay, and because of that, when the atmospheric pressure decrease, the temperature of the top of the mountain decrease. Itu je. Okay, saya harap boleh nampak skrin saya sekarang. Okay, so kita just do the relationship here. So when the atmospheric pressure decrease, the temperature of the top of the mountain, at the top of the mountain, will also be decrease. Okay, that's it. 2 markah. Untuk soalan terakhir, nombor 5. Soalan nombor 5 dengan soalan nombor 6 lebih kurang sama formatnya, kerana ada soalan pembandingan. Awak akan diberi 2 gambar rajah, lepas tu kena compare. Right. Soalan 6, diagram 6.1 and 6.2 shows the deflection of different radioactive emission in electric field connected to extra high tension of 3000 volts. Okay, apa samaannya dalam dua-dua kes ni? So both are connected to a EHT dengan voltanya sebanyak 3000 volt. Okay, soalan pertama, what is the meaning of radioactivity? Okay, radioactivity ni keyword dia awak kena letak, it is spontaneous. Berlaku secara spontan dan juga random. Spontaneous disintegration. Okay, perebutan ataupun disintegration. Okay, of siapa yang disintegrate ni? An unstable. Okay, of an unstable nucleus. Okay, dalam pada nukleus yang tidak stabil tu disintegrate, okay, kepada suatu bentuk yang lebih stabil, okay, dia akan memancarkan, melepaskan by emitting
radioaktif particle ataupun ray. Saya letak particle lah kat sini. So secara ringkasnya, apa itu radioactivity? Ia adalah satu proses yang random dan juga spontan, yang mana kita ada satu nukleus yang kita ada suatu bahan yang nukleusnya tidak stabil. Macam kalau karbon ke copper ke, yang tu bukan bahan radioaktif kerana karbon dan copper mempunyai nukleus yang stabil. Okay, uranium. Kenapa uranium adalah satu bahan radioaktif? Kerana di dalam uranium tersebut terdapat nukleus yang tidak stabil. So in order for that nucleus to become more stable, dia akan bebaskan satu bentuk radiasi dipanggil sebagai radioactive particles, iaitu mewakili alpha atau beta atau gamma atau boleh jadi mana-mana. Okay. B, compare the strength of electric field. Okay, strength of electric field. So dua-dua ni connected to 3000 volt of EHT. Dua-dua sama. Jadi untuk compare kan, awak kena tahu bahawa bukan sahaja awak menggunakan comparison greater than, less than, malah awak boleh juga ada kemungkinan jawapan equal. Okay, so 6.1. Okay, the strength of electric field in diagram 6.1 is equals to the strength of electric field in 6.2. Okay. 2. Compare the type of charge of radioactive emission. Okay, awak tengok dekat sini, saya akan highlight the projectile ataupun the movement of the radioactive particle. So ada dua jenis radioactive particles yang berbeza dekat sini. Kenapa saya tahu berbeza? Sebab dia punya habit dia berbeza di dalam electric field. Electric field tu kat mana? Is in between the positive and negative terminal. Dekat sini ada electric field, bukan magnetic field. Kenapa? Sebab ini terminal positif, terminal negatif, bukannya north dengan south. So this is electric field. Dalam ni ada electric field. Electric field dia sama kuat. Atas ni dengan bawah sama kuat. Tapi satu pergi bawah, satu naik atas. Okay. So compare the type of charge. Jadi without knowing ataupun without mentioning nama dia, alpha ke beta ke gamma, awak boleh tahu bahawa yang atas ni adalah bercas positif. Yang bawah ini adalah bercas negatif. Sebab apa? Kerana tertarik pada terminal yang berlawanan casnya. Okay, yang atas ni tertarik ke bawah kerana plate di bawah ni bercas negatif. Okay, yang atas ni tertarik ke atas kerana terminal di atas bercas positif. So compare the type of charge. The charge in diagram 6.1 is a positive charge, whereas the charge in 6.2 is a negative charge. Okay, buat ayat penuh lah, saya buat ringkas ni, tulisan pun tak apa nak cantik tu kan. Next, compare the size of deflection of the radioactive emission. Awak tengok yang bahagian atas ni, walaupun dia turun ke bawah, yang ini naik ke atas, tapi deflection dia tu tak sama tempat dia. Okay, yang ni nampak lebih jauh deflection dia, yang ni dekat saja. Okay, ni dekat saja. So compare the size of deflection. Awak boleh cakap 6.2 deflects more compared to 6.1. So 6.2 dia deflect more ataupun deflect faster. Awak boleh cakap macam tu lah, boleh tulis macam tu. Okay. Number 4, compare the mass. Okay, dekat sini barulah awak kena faham satu konsep, iaitu inersia. Okay, satu
objek yang jisimnya besar akan ada inersia yang besar. Kesan inersia yang besar. Contoh, lori. Lori dia tak boleh ambil sharp corner dengan velocity yang tinggi. Sebab apa? Lori jisimnya besar. Bila jisimnya besar, inersianya besar. Apa kesan dia? Sukar untuk mengubah direction. Hard to change direction. The same goes for this case, these two case. Mana satu yang susah untuk mengubah haluan dia? Mana satu yang susah untuk mengubah haluan dia ataupun susah untuk deflect? Jawapannya 6.1. Kerana dia deflect lambat. 6.2 easily masuk dalam electric field terus deflect. Ini membawa maksud bahawa jisim dalam 6.1, jisim partikel dalam 6.1, mass of radioactive emission in 6.1 is greater than 6.2. Sebab apa? Susah untuk dia deflectkan. Okay, untuk dipesongkan. Okay. Relate the mass of radioactive emission to its size of deflection. Okay, ni buat hubung kait lah. Kalau jisimnya besar, maka dia sukar untuk ataupun dia less deflected. Sukar untuk dipesongkan. And vice versa. C1, based on diagram 6.1, state one method to increase the size of deflection of the radioactive emission. Okay, nyatakan satu cara untuk kita pastikan deflection tu berlaku dengan lebih besar lah. Okay, deflection tu berlaku dengan lebih besar. Okay, salah satu caranya adalah kita increase the voltage of EHT. Sekarang kita tengah guna yang 3000 volt. Kalau kita increase sama, jadikan dia 5000, 6000, maka deflection ni akan jadi lebih sharp. Akan jadi lebih besar saiz dia lah. Cepatlah dia deflect. Sebab apa? By increasing the voltage, we are also increasing the strength of electric field. Okay. Okay. So, apa yang kita produce in between ni adalah electric field. So, bila kita increasekan velocity pula, voltage, maka kita punya electric field jadi lebih kuat. So, deflection akan jadi lebih baik. Okay. Nombor 6, I guess. That's it. Selesai. Terus ke nombor 7. Okay, nombor 7 ni soalan berkaitan dengan EMF, electromotive force, and internal resistance. Okay, tengok tak awak punya radas ni. Banyak ditanya dalam soalan berkaitan dengan bacaan voltmeter. Ingat, voltmeter dia akan berada parallel dengan bateri. Sebab apa yang kita tengah cari adalah the value of EMF, kepunyaan bateri, dan internal resistance, kepunyaan bateri. Semua everything about bateri. So voltmeter mesti duduk parallel dengan bateri. Okay. Nombor 2, tengok switch. Switch tu pasang ke tak pasang? Sambung ke tak sambung? Okay, ada dua maksud bacaan voltmeter bergantung kepada keadaan switch. Hati-hati. Okay. So, whenever the switch is closed. Apa maksud switch is closed? Sambung lah. What is the physical quantity measured by the voltmeter? Saat awak switch on ataupun sambungkan switch dalam keadaan dalam litar tersebut, maka ianya akan membaca voltage. Ni awak hati-hati ya. Pada keadaan sekarang ni, bacaan voltmeter sedang membaca EMF. Ini dalam gambar rajah ni kan terbuka. Switch dia terbuka. So bila switch terbuka pula, switch dia tidak bersambung. Bila saya sebut terbuka, nanti kan awak ingat switch on pula. Okay, ini tengah baca EMF. Okay, tengah baca EMF. EMF ni nak tahu macam mana? Dekat bateri tu kan, kalau dia tulis 1.5 volt, itulah bacaan EMF. Maka sekarang ni,
Kalau bateri ni dia ada tulis dekat bateri tu 1.5 volt. Okey, voltmeter tengah baca ni 1.5 volt. Bila switch itu kita switch on, sambung, bacaannya akan jadi less than 1.5. Ini ulangan semula. Bacaan akan jadi less than 1.5 kerana saat itu internal resistance sedang bertindak. Bukan rintangan luar saja. Dalam bateri terdapat satu rintangan kecil dipanggil internal resistance. Internal resistance itulah yang menyebabkan voltage drop. Akan ada voltage drop, pengurangan voltan. Okey, cukup sampai situ. 7.2 shows a graph of potential difference V against I. Okey, ni graph dia lah. Okey, macam mana saya tahu graph dia? Graph dia V lawan I. Lepas tu kita ada garis linear dengan negative gradient. Ni graph khas untuk EMF dan juga internal resistance. B1, based on diagram 7.2, determine the voltage when the current equals to 0. Tengok kat sini. Sini current. Ni current current 0.3, current 0.1, current 0 dekat sini. Carikan voltage bila current kosong. Macam mana cari? Tak ada graf. Apa perlu awak buat? Letak pembaris. Extrapolate. Sampailah menyentuh pada paksi Y. Awak akan dapat 1.5 volt. Satu markah bila awak mengekstrapolasikan pada graf. Satu markah. Markah kedua adalah pada jawapan akhir dengan unit. Hati-hati, tu unit. Depan mata ada tulis tu, V. Jangan pula awak tinggal. Okay, what is the physical quantity represented by your answer in 7B1? Ingat ya, EMF punya graf V lawan I ada dua maklumat. Pertama, pintasan pada paksi Y mewakili nilai EMF. Kedua, nilai negatif gradient yang bersamaan dengan negatif R. Negatif R ni apa? R tu merujuk kepada internal resistance. Nanti awak dapat negatif kan? Sebab gradient ni gradient negatif. Nanti samakan dengan negatif R, maka awak akan dapat the internal resistance. Kalau awak cari gradient. Next. Okay. Next adalah soalan modification jenis structure. Okay, this is a remote control airplane. Suggest modification to the batteries. Okay, yang ni awak highlight lah sebab awak nak fokus pada soalan dia. Apa yang awak sedang modify adalah pada baterinya. Battery of the RC airplane. Untuk apa? So it can fly higher and longer. Itu tujuan dia. Bateri tu nak buat apa? Supaya boleh, bila kita apply bateri tu, kapal tu boleh terbang tinggi, boleh terbang lama. Okay, pertama, dalam format terbaru saya rasa ada yang jenis dia bagi modification, ada yang dia tak bagi. Macam ni dia bagi voltage nak pakai macam mana, internal resistance jenis macam mana, jenis bateri nak jenis apa. Ada pula jenis yang format soalan yang modification tidak diberi, awak kena made everything from scratch. Awak kena fikir sendiri apakah modification, apa ciri modification yang awak kena buat. Lepas tu awak bagi reason. Okay, itu a bit hard sikit lah soalan tu. So dalam kes ni, voltage use, awak nak guna voltan besar ke voltan kecil? Jawapan mudah ni. So jawapannya adalah high voltage lah. Why? Because to produce more energy. So more voltage means more energy. Internal resistance of the battery. Internal resistance ni adalah satu jenis rintangan. Apa-apa rintangan pun tak bagus. Okay, apa-apa rintangan pun tak bagus. Kalau nilai rintangan besar, maka nilai current jadi makin kecil. So internal resistance, kita pakai less internal resistance because we produce
more current ataupun more voltage, boleh juga. Okay, dan yang ketiga dan terakhir, type of battery use. Kita boleh, ingat ni, bateri ada banyak jenis kan. Kita boleh pakai bateri lithium, okay, ataupun bateri rechargeable. Okay, rechargeable, bateri yang boleh di-charge semula lah. Kenapa? Because it is save cost. Dia memang awal kita nak beli tu memang sikit mahal, tapi kita boleh keep recharging day by day lah, ataupun every time kita use, dia dah use up semua voltage dia, kita charge semula. Okay, so it is saving cost, ataupun kita boleh tulis long lasting, samalah tu. Tak adalah kita beli lepas tu buang, beli buang kan. So instead of kita beli banyak kali, kita beli sekali mahal sikit, lepas tu kita boleh charge. Okay, sebab kapal terbang ni nak pakai lama kan, bukan nak terbang sekali je, kita nak main banyak kali. So I guess that's it untuk bahagian 2. Dalam bahagian 3 saya akan terus sambung kepada soalan 8 dan seterusnya. Okay, boleh share-share dengan kawan. Semoga semuanya mendapat manfaat. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.